Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Adam dari Kumpulan 7. Kami ingin membentangkan ideologi liberalisme untuk mata pelajaran falsafah dan isu semasa. Kumpulan kami terdiri daripada 10 orang. Auni, Fazni, Alia, Ain, Afiq, Irman, Azmin, Zaim dan Amel. Pengenalan konsep serta maksud liberalisme. Liberalisme adalah satu bentuk fahaman sekularisme, iaitu memisahkan aspek agama dan membolehkan sesuatu tindakan amalan bebas dari ketentuan agama. Perkataan liberalisme berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu kebebasan. Tokoh liberalisme. Biodata. Kasim bin Ahmad dilahirkan di Bukit Pinang, Kota Star. Mendapat pelajaran di Universiti Malaya, Singapura, serta aktif dalam bidang sukan di University Socialist Club. Beliau merupakan pelopor bagi sebagai gerakan anti hadis. Beliau sebenarnya mengkritik penggunaan hadis sebagai sumber perundangan Islam. Berpegang kepada konsep pluralisme, semua agama adalah benar, sekularisme, liberalisme dan kebebasan beragama. Menolak sebarang autoriti agama termasuk hadis, ijma', ulama' dan sebagainya. Mengagungkan akal manusia sebagai sumber dan autoriti utama pentafsiran agama. Mempercayai bahawa kebenaran adalah relatif nisbi dan bukannya mutlak, bergantung pada individu, masa dan tempat. Memerangi beberapa konsep agama berkaitan wanita, harta pusaka, amalan seks dan sebagainya atas nama kesamarataan jantina dan hak asasi manusia. Berusaha mentafsirkan semula agama dan menyesuaikannya mengikut ideologi dan gaya hidup masyarakat barat. Antara ciri-ciri falsafah yang pertama ialah melihat sesuatu perkara dalam aspek positif, semata-mata tanpa menitik beratkan kesan keseluruhan, terutama yang berhubung kait dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, mengutamakan kebebasan dan kesamaan hak individu dalam semua hal, seperti dalam bidang ekonomi, politik, agama, sosial dan sebagainya. Dan yang terakhir, menolak kebanyakan tanggapan asas dalam hampir semua teori pembentukan kerajaan awal, seperti hak-hak raja yang diberikan oleh Tuhan, status yang berasaskan keturunan dan institusi-institusi agama. Elemen ideologi. Liberalisme ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. Liberalisme menekankan hak-hak peribadi seperti kesamarataan peluang. Dalam fahaman liberalisme, pelbagai aliran dengan nama liberal mungkin mempunyai dasar dan pandangan yang berlainan. Seterusnya, pengaruh falsafah. Pengaruh liberalisme sangat beragam dan kompleks, tergantung pada bagaimana idea-idea liberalisme diterapkan dalam konteks sosial, politik dan ekonomi suatu negara atau masyarakat. Berikut adalah beberapa pengaruh umum yang sering dikaitkan dengan liberalisme. Yang pertama, kebebasan individu. Kedua, demokrasi dan partisipasi. Yang ketiga, hak asasi manusia. Dan terakhir, ekonomi pasar. Slide seterusnya ialah amalan falsafah. Falsafah sejahtera boleh diterapkan dalam masyarakat bagi mencapai kesejahteraan individu. Lantas, mewujudkan negara yang harmonis. Hal ini demikian kerana falsafah sejahtera ini menekankan kepada keseimbangan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual, atau lebih dikenali sebagai konsep Jerry. Usaha bagi menekankan amalan falsafah ini bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Slide yang seterusnya ialah isu semasa, iaitu Islam sebagai agama liberalisme. Golongan liberalisme menolak wujudnya kebenaran Islam dan menyatakan semua agama ialah sama. Dan juga mendakwa jika orang bukan Islam diberi kebebasan tukar agama, maka orang Islam pun hendaklah diberi kebebasan murtad. Seterusnya, persamaan gender, iaitu menekankan wanita berhak menentukan nasibnya sendiri dan wanita menjadi kuasa baru dalam pelbagai hal sama ada politik, pengurusan maupun ekonomi. Akhir sekali, hak asasi golongan LGBT.
memperjuangkan hak secara sama rata terhadap golongan masyarakat, contohnya penggunaan tandas sama antara lelaki dan perempuan. Seterusnya ialah tindakan kumpulan yang dipengaruhi, suatu fahaman yang sesat dan mengagungkan pemikiran barat oleh orang Islam. Hal ini di mana ia mahukan lagi kebebasan dan sikap keterbukaan yang lebih tinggi daripada apa yang terdapat dalam syariat Islam. Seterusnya ialah terdapat golongan LGBT yang menekankan agar hak kesamarataannya dipenuhi oleh pihak berwajib. Ia berkait rapat dengan kecenderungan perjuangan feminis, iaitu prinsip persamaan jantina. Golongan ini memperjuangkan supaya mereka diterima dalam kalangan masyarakat. Cadangan penyelesaian isu yang pertama ialah rukun negara. Perlembagaan Malaysia telah menetapkan bahawa agama Islam merupakan agama rasmi persekutuan. Oleh itu, setiap rakyat berulah mentaati tanpa ada sebarang keraguan. Seterusnya, prinsip dalam rukun negara menjadi kunci kepada keharmonian serta kepada kaum tanpa mengira bangsa dan agama. Selain itu, keharmonian kaum tanpa mengira bangsa dan agama ini boleh dikekalkan melalui cara demokrasi supaya pendekatan liberal terhadap masyarakat dapat dibangkitkan. Ini merumuskan dasar-dasar penting dan nilai Islam demokrasi berpadukan syariah yang melindungi bidang ekonomi dan melindungi nilai-nilai moral dalam kalangan masyarakat. Yang kedua ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan telah diwujudkan bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang melalui pendidikan yang diterapkan. Melalui penerapan dalam sesi pembelajaran dan pengajaran oleh setiap sekolah di dalam konteks mata pelajaran sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana langkah ini dapat membentuk seseorang remaja yang memiliki akidah dan nilai murni yang tinggi. Ia merupakan satu landasan negara untuk ke arah pembangunan pendidikan yang terdapat di negara ini dan dapat melahirkan seorang orang insan dengan ilmu yang beretika. Akhir sekali, mengawal pelibatan mahasiswa dan mahasiswi dalam aktiviti sosial tidak mendatangkan faedah. Yang ketiga ialah falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera sebenarnya adalah gabungan daripada falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara Malaysia. Falsafah sejahtera ini dibentuk bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang hidup dalam aman, damai dan sejahtera di negara Malaysia. Seterusnya, kepentingan falsafah sejahtera yang pertama adalah melahirkan individu yang harmoni dan seimbang. Dan seterusnya, mengukuhkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dalam diri setiap insan. Akhir sekali, kepentingan falsafah sejahtera ialah membentuk masyarakat yang